Bagaimana boleh berlaku keadaan yang sedang berlaku sekarang, di mana seperti Cik Sanur kata untuk HIV. Jadi kerana Islam tidak membenarkan, jadi tak boleh. Sungguh pun itu akan memanfaatkan masyarakat. Masalahnya ialah clause yang mengatakan Islam adalah agama persekutuan. Daripada clause itulah banyak interpretasi yang telah digunakan oleh berbagai pihak. Dan artikel 3 itu Mr. Justice Abdul Hamid daripada negara Pakistan, dia kata ya, peruntukan ini tak ada masalah kerana dia adalah innocuous. Dia menunjukkan bahawa banyak perlembagaan di seluruh dunia ada satu peruntukan untuk membentuk satu agama persekutuan atau agama rasmi ke agama bagi persekutuan kan apa-apa. Dan ini lebih untuk memudahkan, kan? Bukan untuk merumitkan. Benar. Dalam bahasa Inggeris kan, Islam is the religion of the federation, agama persekutuan. Semestinya agama rasmi. Saya rasa itu dari segi interpretasi. Tapi interpretasi resminya adalah agama Islam itu hanya agama rasmi diguna untuk upacara-upacara rasmi sahaja. Tapi sekarang definisi itu telah diperpanjangkan untuk memaksudkan bahawa oleh kerana ia agama persekutuan, jadi kerajaan mempunyai obligasi untuk memberi peruntukan, mempromosikan Islam. Itu yang menjadi isu di sini. Perkara itu perlu ataupun tidak ada di situ. Adakah perlembagaan itu tak boleh diperbaiki kalau kita melihat dia? Maksudnya kita nak keluarkan terus. Bagi saya keluarkan. Dan kepercayaan saya sebagai seorang Muslim, faham Islam saya itu bertentangan dengan Islam. Kalau kita berasaskan perlembagaan kita, terutama mana-mana saja agama lah, kira agama apa, macam mana orang biasa nak bahas undang-undang? Di dalam satu demokrasi, semua rakyat berhak untuk menyatakan bahawa undang-undang ini karut, undang-undang ini bagus. Itu hak kita, untuk hidup dalam satu demokrasi dengan cara yang bermaruah. Tapi kalau katakanlah undang-undang itu berasaskan Islam ataupun konsep Islam sesuatu kumpulan, kalau saya menentang undang-undang itu, saya kata undang-undang ini tak elok. Adakah satu perbahasan yang intelijen akan timbul daripada itu ataupun ini kemungkinan besar jari akan ditunjuk oleh saya dan hang murtad, engkau bukan Islam, engkau murtad. Macam mana kita nak bahas? Sudah tentu banyak alasan atau teori di sebalik kenapa perislaman adalah menjadi semakin kuat, bukan saja di Malaysia tapi di rata-rata tempat di mana orang Islam merupakan majoriti. Satu perkataan yang amat tidak disukai oleh orang yang cuba mempertahankan Islam ni ialah sekularisme. Mereka menganggap bahawa sekularisme itu adalah sesuatu yang anti agama, yang tidak bersistem dan tidak mempunyai sistem etika. Saya rasa itulah salah faham yang amat besar sekali. Sebab sistem sekularisme ni adalah juga berasaskan satu ideologi yang kuat dengan nilai-nilai etika, iaitu nilai humanism, humanisme. Jadi saya rasa di sini kita harus melihat kembali konsep secular nation itu dan menyoal sama ada benar atau tidak secular nation itu tidak memberi hak kepada orang-orang mengamalkan agama sama ada Islam atau bukan Islam. Sesuatu social contract itu tidak boleh diubah jika hak-hak yang terpelihara itu dalam kontrak itu terjejas. Kita boleh ubah untuk mengembangkan hak, untuk memberi lebih banyak hak kepada semua orang, tetapi kontrak itu tidak boleh diterbalikkan supaya sekarang kami ada situasi di mana apakah skop, apakah had-had agama di negara itu diperluaskan tanpa persetujuan semua orang Malaysia. Kalau kita pulang kepada isu yang kemukakan tadi, bahawa Islam dengan Melayu ini sangat berkait. Ya, mungkin dari segi sejarah artikel 3 dimasukkan untuk menenangkan hati
majoriti rakyat, Raja-raja. raja-raja. Sebab raja-raja juga ketua agama dan sebagainya. Jadi artikel 3 itu dimasukkan dan dia adalah di situ untuk menentukan bahawa orang Melayu asal senang, bahawa agama mereka itu diberi satu kehormatan dan sebagainya. Pada pendapat saya, setakat ini tidak menimbulkan masalah kalau perlembagaan itu dikaji dengan betul, kalau perlembagaan itu dilaksanakan dengan betul. Tapi ini yang sedang cuba dibuat. Ini yang sedang dibuat dengan hujahan yang dibuat oleh peguam di mahkamah, oleh parti-parti politik yang semestinya tidak sedar sendiri dan mereka they're digging their own graves. Mereka cuba menjadikan Malaysia itu teokrasi tanpa sedarinya, mungkin tanpa menyedarinya. Mereka sedang cuba menukar sistem pentadbiran negara ini daripada satu demokrasi di mana rakyat adalah penentu undang-undang dan pentadbiran kepada satu sistem di mana tokoh-tokoh agama yang menjadi pemerintah kami. Jadi itu tidak boleh dibenarkan. Itu pendapat saya. On a very basic level, atas dasarnya, demokrasi must be preserved. Tetapi sekali kita masukkan politik yang politik di mana UMNO nak menjadi lebih Islam daripada PAS, inilah timbul masalahnya. Dan bila kita mendapat hakim-hakim yang tak cukup berani untuk menyatakan bahawa ini undang-undang dan inilah undang-undang kita patut mematuhi. Kalau kita dapat hakim yang takut dilabelkan tak cukup Islam dan sebagainya, inilah timbulnya masalah. Sebab pada pendapat saya artikel 3 itu tidak mengikut. Ia artikel yang langsung tidak boleh diinterpretasikan sebagai menunjukkan bahawa negara kita ini sebuah teokrasi.